إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah yang tak terhingganya. Banyak rahmat Allah, nikmat Allah, rezeki Allah yang dikurniakan kepada kita. Kita dapat buat amal ibadat, panjang umur kita sehingga kita dapat i'tikaf di rumah Allah dan maghrib di rumah Allah, dan insya-Allah panjang umur kita solat isyak juga di rumah Allah insya-Allah. Ini semua bukan kerana badan kita sihat. Ini semua bukan kerana rank kita kuat, tenaga kita kuat, bukan kerana kita gagah, tetapi anugerah Allah. Pilihan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Kita sambung balik kitab kita ni, Penawar Bagi Hati. Muka surat berapa tuan? Muka surat 31 ke? Sepuluh. Masya Allah. Tuan seorang ada kitab, orang lain tak ada. Haji ada. Muka surat 10 ya, edisi Jawi. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Situ tuan? Ya. Muka surat 10, kitab tuan guru kita Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandali. Nama kitab Penawar Bagi Hati, yang beliau ni seorang ulama Jawi yang hebat. Mengaji di Kedah, mengaji di selatan Thailand, berjalan kaki dari Kelantan kerana nak tanya satu masalah. Dan belajar di Mekah, mengarang kitab beratus kitab. Dan mengajar di Masjid Haram, dan ada anak-anak dia Masjid Haram tu di Mekah. Saya sempat jumpa dengan dua orang anak dia. Ustaz Mat dan Abang Mat dipanggil. Anak Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Mandali ni. Anak dia. Satu orang tu yang alim, Ustaz Ahmad. Indah keberkatannya, kitab ni masih kita baca sekarang, lebih kurang hampir usia kitab ni 100 tahun lebih. Masya Allah, berkat tuan-tuan. Dan dicedok, diambil, diistimbat kitab ni dalam ilmu tasawuf, iaitu banyak kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jalani dan Syekh Imam Al-Ghazali wali Allah rahimakumullah. Tapi puak-puak Wahabi, Syiah, macam-macam lagi Islam liberal, dia tak nak kitab ni. Dia kata ngaji tasawuf ni karut,
Ngaji tasawuf ni bid'ah khurafat, mengaji ilmu tasawuf ni syirik. Masya Allah. Masya Allah. Di mana kita ahli sunnah wal jamaah, ilmu fardu ain ada 3 kitab, iaitulah ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Itu wajib kita kena mengaji, dia jatuh fardu ain, termasuk kitab kita ni insya-Allah. Wa qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala. Hari ni ada TV nampaknya, TV gombak. Saya selalu ngajar di Ampang, di Ceras, mana dia buat live. Kadang-kadang orang boleh tengok juga. Malam ni ada ni mana? Pasal dekat bulan raya ni kot. Faslun, yang pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ini anggota yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Kata Syekh Imam Al-Ghazali kita, tuan guru kita Syekh Abdul Qadir, yang wajib kita kena jaga, yang wajib kita kena pelihara. Itu satu nikmat besar. Telinga, lidah, mata, ni dia semua ni. Dan ada manfaat untuk dunia dan akhirat. Masya Allah. Ni kita bacalah kitab ni. Ketahui olehmu, yakni wahai orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ataupun orang yang menjalani akan jalan akhirat, ataupun orang yang ada cita-cita untuk menjalani jalan syurga Allah, itu dhamir dia, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau. Apa sebab? Supaya membaca engkau dengan dia, dengan di lidah tadi, akan Quran. Itu hikmah dia. Allah jadikan kita ni ada lidah untuk tujuan pertama dan utama sekali, untuk baca Quran. Untuk ngaji Al-Quran, bukan untuk menyanyi, untuk berjoget. La ilaha illallah. Wasak manusia zaman sekarang ni, panggil orang putih nyanyi. Di mana? Putrajaya ke di Sepang, berjoget minum arak ni, pegang botol arak ni, berjoget. Dia kena diingat negara ni, negara mak bapak dia ingat. Di mana berjoget menari tak ingat. Mufti ada, tuku ada, ulama ada, raja-raja Melayu ada, tak segan tak malu. Dia ambil orang kafir nyanyi. Ya Allah. Lepas tu bercium-cium pula, jantan dengan jantan, betina dengan betina, tak ada moral, tak ada akhlak. Masya Allah. Kita pun heran, orang yang alim Quran, para alim ulama, mufti siap je, sebab masyhur. Ya Allah, ya Tuhan. Komenlah sikit, marahlah sikit. Lepas tu dia hina pula perlembagaan kita, dikata macam-macam. Dan saya dapat berita, puak-puak nyanyi ni, di negara dia pun dia reject. Orang tak terima dah. Kita je terima. Ini golongan LGBT ni, golongan lesbian. Masya Allah. Sedih tuan-tuan. Takut kita. Generasi kita yang akan datang, anak-anak muda kita Melayu ni, takut kita, takut mereka terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang songsang ni. Kaum Nabi Lut, Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala jadikan lidah ni untuk baca Quran. Itu pertama. Itu maka Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik baik di kalangan kamu wahai umatku ialah orang yang mengaji Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Orang hafiz Al-Quran, Masya Allah. Orang mengaji agama, itu orang yang terlebih baik, Nabi kata. Itu Nabi puji tu. Kita pun syukur kepada Allah Ta'ala. Semenjak ni, Alhamdulillah, seluruh negara kita sudah ada anak-anak kita yang hafiz Al-Quran. Generasi muda yang umur 16 tahun, 15 tahun, 20 tahun ni, ramai dah sekarang ni yang hafiz Al-Quran. Kalau tak silap saya, di seluruh negara hampir 50,000 orang yang telah hafiz Al-Quran. Masya Allah.
Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dulu nak cari seorang pun payah kan. Sekarang kalau bulan Ramadan, Masya Allah, surau-surau masjid-masjid sudah banyak yang imam dia hafiz Al-Quran. Syukur kita, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran. Dan insya Allah di setiap negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Johor, mana-mana ni, Melaka, Selangor, ramai yang hafiz Al-Quran. Tak mustahil satu masa yang akan datang, YB kita, Wakil Rakyat Dun Parlimen, ada yang hafiz Al-Quran, ada yang alim Al-Quran, dan insya-Allah mungkin satu masa lagi PM kita, TPM kita hafiz Al-Quran. Masya Allah. Maka ketika itu tuan-tuan, berkatlah negeri kita, berkatlah negara kita, kerana Al-Quran berada di depan. Allah Ta'ala beritahu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Quran menunjuk, membawa kepada manusia jalan yang lurus dan jalan yang benar. Dengan Al-Quran manusia tahu yang hak, tahu yang batil. Dengan Al-Quran manusia tahu yang halal, yang haram. Dengan Al-Quran manusia tahu mana yang jalan syurga dan mana ke jalan neraka. Masya Allah. Orang ikut Quran ni, ikut petunjuk Allah, ikut hidayah Allah, dan dipimpin serta bimbing oleh Allah. Jadi kita pun tuan-tuan, kalau boleh ada anak, ada cucu, tak terlambat lagi. Carilah, hantarlah, wakaflah, sedekahlah, biar ada seorang yang hafiz Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita, insyaAllah, pada ketika kita dah mati nanti, di alam barzah, di alam kubur, dan di alam akhirat. Masya Allah. Dan hadis Nabi SAW. Lidah tadi. Yang kedua, untuk membaca hadis Nabi SAW. Yakni membaca kitab-kitab, kitab para ulama, membaca tafsir, iaitu dengan lidah. Dan segala zikir, kita zikir, tahmid, tasbih, tahmid, tahlil semua dengan lidah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata, barang siapa yang mengakhirkan kalamnya, ucapan di dunia ini, dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga baginya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, zikrullah, sedang baca Quran. Tengok ada satu ustaz baru ni kan, baru minggu lepas, satu orang pensyarah Yusim, tak silap saya, di mana dia mengajar kuliah subuh 2 minggu lepas ke seminggu lepas, hari Ahad tu. Dia ngajar-ngajar, dia baca satu ayat, barizu. Dia baca ayat barizu lillahil qahar. Manusia di akhirat nanti dihimpun di padang mahsyar untuk menghadap Tuhan yang gagah perkasa. Dia baca tu, kemudian dia sakit dada. Dia kata apa? La ilaha illallah. Terus meninggal. Masya Allah. Apa makna tu? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Tanda-tanda husnul khatimah. Tanda baik kematian, tuan-tuan. Mati sedang mengajar, mati baca Al-Quran, mati dalam keadaan bertadabbur dengan anak-anak murid mengajar tadi. Dan kalimah akhir dia la ilaha illallah ataupun Allahu Akbar. Dan pengetahuan yang memberi manfaat. Baca juga kitab-kitab yang memberi manfaat. Apa dia? Kitab tadi lah. Kitab tauhid, kitab fiqah, kitab tasawuf, kitab tafsir, kitab hadis, yang berkaitan dengan ilmu agama ni manfaat. Lidah kita tadi manfaat dia. Dan supaya mengajar engkau dengan dia lidah. Nak ngajar ni kena ilmu, kena mengaji dulu, kena belajar dulu, ada ilmu baru boleh mengajar. Kalau tak, nak ngajar apa? Itu maka kena mengaji dulu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib menuntut ilmu itu, wajib di atas setiap muslim. Ada ilmu anugerah Allah, maka tak boleh diam. Kewajipan orang ada ilmu ni mengajar di mana-mana. Lubang batu ke,
atas kapal terbang ke, di Bukit Bukau ke, di Padang ke, di Masjid Surau ke, di rumah ke, kena mengajar. Orang alim yang tak mengajar, ulama kata bahaya. Dia jadi syaitan bisu. Saqitul anil haq wa huwa syaitanul akhras. Orang alim yang tak mengajar, dia diam senyap dengan yang benda yang hak, dengan benda yang batil pun dia tak tegur, maka Nabi kata dia adalah syaitan bisu. Itu orang alim, dia kena ngajar, kena sebarkan ilmu untuk mengembangkan ilmu Islam. Galang ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan ilmu yang memberi manfaat. Jadi kita mengajar ilmu, menyebarkan ilmu, maka manusia banyak dapat ilmu, tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ni zaman sekarang ni apa lagi tuan-tuan? Orang alim tak boleh duduk sekarang ni. Kena sebarkan ilmu. Ni zaman Dajjal nak turun dah. Anak beranak Dajjal tu dah ramai. Siapa dia? Pembohong, penipu, pemfitnah, mungkin janji tak tepat janji. Itu semua anak beranak Dajjal. Dipanggil anak beranak syaitan semua tu. Sementara Dajjal sebenar keluar, mata dia buta sebelah, dia ada tulis kat dahi dia kafaro, kafir. Tulis kat dahi ni, orang Islam, orang beriman semua boleh baca. Nabi kata orang kafir tak boleh baca. Dia tulis kafaro, bacanya kafir. Orang yang tak beriman tak boleh baca. Itu bapa Dajjal. Tapi sebelum Dajjal nak keluar, di akhir zaman ni, yang hak yang kata, orang kata batil, yang batil kata hak. Yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Inilah akhir zaman. Kemudian banyak penipu, banyak pembohong, banyak scammer, dah macam-macam. Masya Allah. Itu anak beranak Dajjal. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan, dengan lidah tadi. Menyuruh kita membuat baik, menyuruh kebajikan dengan lidah. Suruh semayang, suruh puasa, suruh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, suruh pergi masjid surau, azan, panggil semayang dan sebagainya. Dan melarang daripada kejahatan. Cegah LGBT, apa ni, buat jaget menyeri. Dan sebelah-sebelah ni katanya nak buat pula nyanyi LGBT ni. Masya Allah. LGBT ni kaum Nabi Lut haram jadah tuan-tuan. Allah Ta'ala musnahkan mereka di Laut Merah tu. Allah hancurkan. Allah. Kita nak hidupkan balik benda ni. Inilah rosaknya tuan-tuan. Apabila manusia tak ikut Islam, tak ikut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas orang alim, para mufti dan sebagainya, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, melarang manusia daripada minum arak, judi, zina dan perbuatan-perbuatan songsang yang sedemikian. Itu dia. Dalam Al-Quran kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu wahai umat Islam satu taifah, satu gerakan mengajak manusia buat baik dan mencegah manusia melakukan kerosakan, kemungkaran, dan itulah golongan yang baik, yang berjaya dunia dan akhirat. Ulama kata itulah golongan ahli syurga. Masya Allah. Itu maka kita umat Islam orang beriman wajib duduk dalam berjemaah surau. Sembahyang berjemaah, jemaah masjid, duduk dalam berjemaah masjid. Dan jemaah gerakan umat Islam. Jemaah umat Islam yang besar seluruh dunia ni, mana-mana kita duduk dengan jemaah Islam. Banyaknya para ulama-ulama, orang alim situ, maka kita wajib duduk di situ. Kerana ada manfaat dunia dan akhirat, ada kebaikan. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dengan lidah tadi. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan jiran kita, dengan anak murid kita, kawan sahabat kita, tentang kebaikan dan tentang juga melarang berbuat yang tidak baik. Dan menunai engkau akan hajat mereka itu, dan menunai engkau akan hajat orang beriman ni. Orang yang susah, orang miskin, kau dapat kita minta tolong dan kita tolong mereka, kita tunaikan hajat-hajat mereka. Nabi kata apa? Sesiapa yang minta tolong tunaikan hajat dia, jadi kita usaha ikhtiar tolong dia,
maka Allah akan tunai pula hajat kita. Jangan kita harap manusia tunaikan hajat kita, tolong kita, tak usah. Tetapi Allah akan tunaikan hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Kalau Allah dah tolong kita, selesai masya-Allah. Selesai semua masalah kita. Masya-Allah. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu jika ada sengketa orang Islam. Manusia sengketa nak perang, nak berbalah, kamu gunalah lidah kamu itu mendamaikan, mengislahkan manusia berbalah tadi. Itu paling besar pahala insya-Allah. Dan barang sebagainya daripada kebaikan-kebaikan tadi, daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Itu besar pahala tuan-tuan. Yang kita guna lidah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Besar pahalanya. Sampai besar tak besar, Nabi sebut zikrullah. Kamu la ilaha illallah baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Duduk saja-saja kat rumah, tunggu asar, tunggu maghrib, bawa kereta, sambil-sambil bawa kereta, kita baca. Di mana kalimah itu ringan sebut tapi berat di akhirat nanti, di neraca Allah. Di mana kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, semua isi dunia, langit dan bumi, katakanlah itu hak milik orang kafir, kaya-kayanya mereka, banyaknya harta mereka sampai penuh langit bumi, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Tapi orang beriman yang miskin ni, dia ada harta satu je, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dah 3-4 kalimah ni pun dah cukup muji Allah, di mana habis dah harta orang kafir tadi, kaya orang beriman lagi. Sampai malaikat tanya, ya Allah ya Tuhan, yang imam tadi baca, makmum baca bismillahirrahmanirrahim, tu wajib tu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim, suratul Fatihah. Allah tanya, malaikat tanya malaikat, ya Allah ya Tuhan, kami nak tulis macam mana ni, berapa banyak pahala dia yang alhamdulillahi rabbil alamin yang hamba-Mu sebut tadi. Ya Allah, berapa banyak pahala dia? Wahai malaikatku, engkau tulis dia baca alhamdulillah. Pahala dia tu aku yang tahu. Aku saja yang tahu. Betapa banyaknya Allah Ta'ala rahsiakan, Allah tak beritahu ke malaikat. Tu alhamdulillah sebiji. Jadi orang yang tak semayang rugi. Orang yang tak baca Quran rugi. Patut Al-Quran Nabi kata satu huruf, 10 pahala. Masya Allah, besarnya ganjaran manfaat orang yang beriman kepada Allah yang guna lidah mereka baca Quran. Zikrullah, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu baca, di mana Allah ampunkan segala dosa dia. Tu satu, kalau 1000, 100. Ampunkan segala dosa dia, semua dosa kecil, dosa besar, dan Allah Ta'ala kifaratkan, buang habis dosa dia. Allah datangkan pahala yang banyak, yang tak terhisap. Kemudian Allah datangkan rahmat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak usah lekanglah tuan-tuan, tasbih, tahmid, istighfar, taubat kepada Allah, salawat Nabi SAW, zikrullah. Zikir pula Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah alamu, orang yang berzikir dengan Allah Ta'ala, Allah jamin hati dia tenang. Tenang hati dia, Masya Allah, kerana dia sentiasa muqarrab dengan Allah, sentiasa menyebut nama Allah, sentiasa sayang dengan Allah, sentiasa merindui Allah. Maka Allah pun sayang dengan dia, Allah rindu dengan dia, Allah sayang tolong dia, Allah bantu dia. Ini berkat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jamin orang ni selamat dunia dan akhirat. Masya Allah. Gunalah lidah kita untuk menasihati sahabat kawan kita untuk buat kebaikan, untuk buat kebajikan. Tu Bilal
Bila yang azan Allah Akbar, tu tak tahu berapa banyak pahala tuan-tuan. Setiap orang datang kerana dengar azan itu, semua dia dapat pahala. Orang tu dapat 100, maka Bilal pun dapat 100. Imam lebih lagi, Masya Allah. Maka orang yang menjadi anggota masjid ni, pegawai masjid ni, komiti masjid yang bekerja dengan Allah dan Rasul ni, ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat allowance ke dapat allowance, tapi pahala mereka tu besar. Amal kita juga makmum yang datang sembahyang meraihkan rumah Allah, Masya Allah. Jadi tak sia-sia tuan-tuan, kita buat kebaikan ni tetap dicatat oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik yang sekecil-kecil debu yang kecil tu, maka Allah akan catat tulis dan Allah akan balas dengan pahala yang banyak, dan kita akan lihat dalam catatan amalan kita di akhirat nanti. Dan barang siapa juga yang buat kejahatan yang sekecil-kecilnya, kalau dia tak taubat dengan Allah, ada syarat. Kalau dia bertaubat, hapuslah, tak ada. Tapi kalau tak bertaubat, mengekalkan dosa kecil, dosa besar, akhirat ada dalam catatan amalan masing-masing. Allah. Jadi yang buat tak baik ni, kalau dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, Allah hapuskan. Ini murahnya, pemurah dan penyayangnya Allah SWT dengan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu karena maslahah dunia, kebaikan dunia, meniagalah, berjual belilah, macam-macam. Itu maslahah dunia, kebaikan untuk dunia kita. Kita nak beli itu, nak makan itu, nak makan ini. Seperti mencari harta, kita bicara mesyuarat apa semua, dengan segala akad, seperti akad jual beli. Kita jual barang, kita beli barang, itu maslahah dunia pun dapat pahala. Itu maka kita benda, kata ulama fiqh, kalau lebih daripada RM10, kita kena ijab dan qabul. Kita beli minyak RM20, kita beli kasut, beli baju, kita jual beli. Aku beli baju ni dengan harga RM20, bagi duit. Jadi yang penjual pula, saya jual baju ni dengan RM20. Kita sini jarang dengar. Kalau Kelantan, Terengganu, Kedah, kadang Cina sebut. Saya jual baju ini ya RM60. Saya jual tayar ni RM200. Ya, pasal dia biasa dengar. Itu maka Cina Kelantan, Cina Kedah, Cina Terengganu, dia tak sama dengan Cina sini. Cina sini dia ikut entak orang Melayu, kita tak tahu semuanya tu. Itu pasal orang amalkan Islam tadi tu, sehingga orang kafir ni pun dia terikut-ikut. Malahan lagi kalau kita masuk Cina di Kelantan, di Kanu tu, kita masuk kedai dia, kita malu kadang. Assalamualaikum. Dia bagi salam kita. Masya Allah. Kita jawablah. Ada ulama kata jawab, Waalaikumsalam. Ada ulama kata Waalaikumsalam. Ada ulama kata tersenyum saja. Ambil hati dia. Sampai macam tu. Jadi, kalau dia jual beli ni, saya jual barang ni RM100. Saya jual barang ni RM10. Sampai macam tu. Sebab dia biasa. Orang Melayu kita dia biasa. Dan ramai yang masuk Islam. Masya Allah. Inilah kebaikan Islam. Dan akad sewa, kita sewa rumah kita sewa kereta kita, ada akad. Itu kalau ikut dalam Islam wajib, maka gunakan lidah kita tadi. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Syukur kita tadi, macam mana kita bersyukur dengan nikmat lidah kita? Dengan memeliharanya lidah tadi daripada barang yang tiada dijadikan dia lidah tu karena lidah. Jadi barang yang tak jadikan oleh Allah Ta'ala, Allah tak suka, lidah kita sebut yang tak baik-baik, kita tak usah sebutlah. Itu tanda kita bersyukur. Daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta, bohong, cakap bohong, cakap tipu itu Allah tak suka. Maka besarlah orang guna lidah dengan berbohong, janji tak ditunai, tunggu akhirat nanti. Nabi kata apa? Dia kerat, dipotong lidah dia, kemudian sambung balik, kerat balik. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Orang guna lidah kerana bohong,
kena makan haram, kena menipu. Siap tunggu di akhirat. Allahu Akbar. Besar dosa tuan-tuan. Itu maka disebutlah Quran. Wailul lil mukazzibin. Neraka wil, celakalah orang yang mengguna lidah kerana berdusta, berbohong. Masya Allah. Zaman sekarang ni bohong ni satu mainan. Allah, oi ya, oi. Tak boleh kuat sangat, slow je. Bohong sana, bohong sini. Allah. Tunggu akhirat nanti. Tunggulah. Jawab depan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu digam lidah mulut kita tak boleh cakap, maka tangan bercakap satu-satu, kemudian kaki menjadi saksi setiap apa yang dibuat di dunia dulu. Masya Allah. Allahu Akbar. Seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain-lain, maka iaitu dosa besar. Orang penipu ni, pembohong ni, berdusta ni, dosa besar. Dosa-dosa ni neraka Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan kita dapat guna lidah kita ni dengan as-sadiq. Itu maka Nabi dan Rasul bersifat 4. Siddiq, benar, maknanya benar. Lagi amanah, amanah. Fatonah, pintar, cerdik, dan tabligh, menyampaikan. Jadi menyampaikan tu kebanyakan dengan lidah. Itulah sepatutnya orang jadi pemimpin Islam ada sifat yang sedemikian. Cakap benar, cakap betul, tunaikan janji, tak berbohong. Bersalahan, berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Kecuali kerana hajat, ada hajat. Kita orang kahwin 2, kahwin 3, dia kadang ada kat bohong. Dia beli kain pelikat, kain batik, dia bagi kepada isteri yang kedua. Nak baikkan dua tu, ni kain batik ni, buah apple ni, buah rambutan ni, itu yang madu engkau beli. Ni dia hadiah. Oh baik ya, baik. Yang pula ambil ni, pergi sana. Ni madu engkau yang tua tu, yang pertama tu, hadiah engkau duit 200. Masya Allah baiknya. Jadi adalah peluang nak tambah satu lagi. Itu maknanya bohong sunat. Ada orang berbalah, kita damaikan dia. Kita bagi hadiah. Ni hadiah daripada kawan kita. Masya Allah. Dia dah baik dengan engkau. Kau tegurlah dia untuk menjadi orang tu berbaik. Itu dibolehkan walaupun berbohong. Kerana ada hajat nak supaya orang tu berdamai. Tak apalah. Maka tiada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Itu manusia. Kau dengan isteri lagilah elok supaya dia baik-baik. Orang kalian 2, 3 ni saya tahulah. Macam saya pernah tahu. Sebab saya ada 2, ada 3 juga baru ni. Terlepas 1, tinggal 2. Alhamdulillah. Tapi kalau badan sihat, insyaAllah nak tambah lagi. Dengan izin Allah lah. Sebab sunnah Nabi tuan-tuan. Pahala besar. Nabi kata apa? Barang siapa yang mengamalkan sunnahku dengan kerana Allah di akhir zaman ini, maka pahala dia sama dengan hidup Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Amal jugalah seorang berjemaahnya, bersedekahnya, infaknya, umrahnya, dan di samping 2 dan 3 isteri tadi. Masya Allah. Jadi saya ingat tuan-tuan, nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Kita ni hidup dunia ni sementara saja. Jangan lalai, jangan leka. Jangan ada 2 sifat. Sifat mazmumah iaitu tulul amal, panjang cita-cita. Panjang angan-angan nak yang tu, nak yang ni, nak yang tu, nak yang ni. Di mana kita perlu ada sifat qanaah. Syukur, sabar, redha dan bertawakal kepada Allah. Jadi memadai apa yang ada. Ada isteri 1, alhamdulillah. Ada rumah 1, alhamdulillah. Gitu syukur. Maknanya ada duit yang apa yang ada belanja sekarang, alhamdulillah. Jangan kita panjang angan-angan, panjang cita-cita, cari kerja tu, cari kerja ni, macam-macam sampai tak semayang. Kalau jaga semayang, okeylah. Kemudian yang kedua, kata
apa Sayyidina Ali karramallahu wajhah kena elakkan daripada ghaflah. Sifat mazmumah. Ghaflah ni lalai, leka dengan perhiasan dunia yang sementara ini. Maka satu masa orang Yahudi datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, dia kata, aku nak tanya kepada engkau 4 soalan. Sayyidina Ali ni nak tanya. Sebab ada Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi kata itu. Nabi puji Sayyidina Ali dan Nabi puji Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni. Nabi kata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ni store dan bendahara ilmu, dan Sayyidina Ali itu pintu dia. Sayyidina Ali itu pintu ilmu. Jadi siapa yang nak tahu ilmu, nak tanya ilmu, nak dapat ilmu, jumpalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi orang Yahudi dengar cerita tu, Nabi beritahu gitu, dia pun jumpa Nabi SAW. Ya Ali, Yahudi kata, aku nak tanya kepada engkau 4 soalan. Ni 4 soalan tuan-tuan, kita ambil iktibar. Sayyidina Ali kata, tanyalah. Satu, yang pertama soalan dia, apa yang wajib dan apa yang terlebih wajib? Satu soalan ni ada 2. Sayyidina Ali kata, okeylah. Yang kedua, aku nak tanya kepada engkau, apa yang dekat dan apa yang terlebih dekat? Apa yang dekat dan apa yang terlebih dekat? 2. Yang ketiga, apa yang pelik dan apa yang terlebih pelik? 3. Yang keempat, apa yang besar dan apa yang terlebih besar? 4 soalan. Tapi satu soalan ada 2. Saya ni jawab. Sayyidina Ali kata, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan anugerah Allah, yang pertama, apa yang wajib dan apa yang terlebih wajib. Sayyidina Ali kata, yang wajib ialah kita sebagai hamba Allah, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib melaksanakan. Itu yang wajib. Dan yang terlebih wajib, apa yang dilarang oleh Allah, semua larangan Allah kita tinggalkan. Itu yang terlebih wajib. Jadi kalau buat semayang, puasa, zakat, haji, lepas tu minum arak pula, berjudi pula, berbohong pula. Jadi habislah. Tak ada gunalah, mengumpat pula, riak, ujub, semua. Tak ada gunalah. Jadi buat yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Barulah mukmin yang sebenar. Barulah termasuk orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, apa yang dekat dan apa yang terlebih dekat. Sayyidina Ali kata yang dekat itu ialah kiamat, yang terlebih dekat ialah mati seseorang. Dekat tak dekat, sampai seorang pun tak tahu bila nak kiamat. Sampai seorang pun tak tahu bila dia nak mati. Masya Allah, terlampau dekat, tiba-tiba dah mati dah. Kiamat ni sampai Nabi kata, nak ceritanya orang yang basuh kolam depan rumah dia, basuh bersih elok, nak masuk air ini, tak ada masuk air, tiba-tiba bom, kiamat dah berlaku. Masya Allah, maknanya terlampau dekat tu, mati lagi teruklah. Yang sehat mati, yang sakit pun mati, yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Masya Allah, tambah dekat sangat. Jadi yang ketiga, apa yang pelik dan apa yang terlebih pelik. Sayyidina Ali kata yang pelik ialah dunia ni Allah dah bagi tahu, aku jadikan dunia ni fana, binasa, hancur lebur, akan kiamat. Tapi yang terlebih pelik, manusia sibuk kumpul dunia, manusia cinta dunia, manusia berjuang mencari dunia sampai tak beriman dengan Allah, sampai tak semayang, sampai tak hirau halal haram, bujur melalu, lintah patah. Yang penting masyuk saja, tak hirau halal haram, surga neraka tak hirau. Itu pelik, kata Sayyidina Ali. Padahal tahulah kumpul dunia banyak. Orang Arab tu kan, emas ada banyak, duit banyak, million A dia banyak, emas simpanan dia, duit dolar semua, rumah dia emas, tapi mati ada bawa, tinggal. Jadi Sayyidina Ali kata pelik. Yang ketiga, yang keempat, apa yang besar dan apa yang terlebih besar. Kata Sayyidina Ali, yang besar itu ialah kubur. Kubur tu besar. Yang terlebih besar ialah seseorang mati,
tidak ada bekalan untuk dibawa dalam kubur. Di mana amal ibadat tak ada, sembahyang tak ada, maksiat dia banyak. Tu besar masalah tu. Yang ada orang kata kita hidup dunia susah sangat, payah sangat, mati lebih baik kan? Mati selesai masalah. Tak, mati banyak lagi masalah kita, banyak lagi hal kita daripada dunia ini. Kecuali orang yang mati beriman dan beramal soleh. Ada benda yang dia bawa, ada bekalan hidup selepas mati. Maka orang ni lah yang berbahagia. Itu maka Nabi kata, innal qabra rawdatun min riyadil jannah wa innal qabra hufratun min hufarin niran. Nabi kata, hei umatku, sesungguhnya kubur itu sebahagian daripada taman-taman surga, dan kubur itu juga sebahagian daripada gaung neraka Allah. Jadi kalau kita masuk dalam kubur dapat taman surga, alhamdulillah lah. Taman surga ada rumah, ada perhiasan burung terbang sana kemari, ada air sungai, syukurlah. Itu tanda-tanda orang tu ahli surga. Tapi kalau jadi dalam kita masuk kubur ada ular, ada lepan, ada kala, ada api, ada asap semua, itu tanda ahli neraka. Yang ni gaung-gaung daripada gaung neraka. Itu maka Nabi ajar kita supaya kita berdoa selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kunilah kehidupan kami di dunia baik dan akhirat pun baik, dan jauhlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ini kita minta dengan Allah. Jangan tinggal baca doa tu. Sehingga ulama fiqh kata, ulama hadis kata, itu doa dipanggil ummud doa, ibu segala doa. Masya Allah. Jadi insya-Allah malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berhenti dekat Said laisa bil kazib wallahu a'lam bishawab. Malam ni saya mengalu-alukan kepada tuan-tuan sumbangan derma ikhlas, infak dan zakat. Mudah-mudahan saya dapat membantu anak saya 5 orang lagi yang sedang belajar di Kelantan, Terengganu dan di Selangor ini, hafiz Al-Quran dan ngaji pondok insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu, tambahkan amal ibadat dan tambahkan rezeki kepada tuan-tuan insya-Allah. Jadi ada belakang nanti sahabat saya Abang Ali yang bentang sejadah insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة